السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana hingga ke saat ini kita masih lagi berfungsi sebagai hamba-hamba Allah, masih lagi dapat kita melakukan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila dapat pencerahan dari Allah, balasannya tak lain dan tak bukan melainkan syurga. Mudah-mudahan. Dan syukur kita dah sampai kepada dekat-dekat penghujung bulan Syaban. Sudah nak masuk dalam bulan yang terpenting, bulan yang termulia, iaitu bulan Ramadan. Mana kita dengar doa untuk Imam tadi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena bulan yang paling penting ialah bulan Ramadan. Dalam takwim Islam, yang paling penting ialah Ramadan. Kerana Ramadan itu melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan, di bulan Ramadan kebetulan tajuk kita pagi ini bab puasa, masih menyambung lagi bab puasa.
Di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan latihan-latihan yang Allah datangkan di bulan Ramadan itu memang mampu mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Allah latih kita dengan banyak semayang. Orang banyak semayang dia akan tercegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Dilatih kita dengan banyak baca Quran. Bila kita baca Quran dan faham maknanya, kita akan sedar apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana semuanya ada terdapat dalam Al-Quran. Kita tahu yang mana dibolehkan, yang mana tidak dibolehkan, yang mana diwajibkan, yang mana diharamkan, kita tahu. Bila kita baca, kita tahulah. Sebab itu baca Quran tu jangan baca begitu aja, baca juga maknanya. Bila kita baca, kita akan dapat satu ayat yang berbunyi وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Cakap Melayunya, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi apa saja kita baca itu, kita fahamlah bahawa apa saja yang kita lakukan, apa saja tindakan kita, apa saja aktiviti kita mesti ikut cara Islam. Baru diterima Tuhan. Mayang cara Islam, puasa cara Islam, haji cara Islam, nguri kenara cara Islam, nikah kahwin cara Islam, akhlak cara Islam, perjuangan cara Islam. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Tidak, Tuhan tak terima. Itu untung dia. Jadi orang takwa yang melaksanakan Islam dalam hidup dia. Itu ada kita la'allakum tattaqun tadi. Kemudian di bulan Ramadan juga dilatih kita banyak berzikir. Orang banyak zikir, Allah akan bagi apa? Ketenangan jiwa. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Setiap malam. Di bulan Ramadan tu, setiap malam kita berzikir. Bila sembahyang tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuh Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikat wa Ruh. Itu kita sambut ramai-ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. 4 kalimah zikir ni tadi tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi ringan di bibir, senang nyebutnya, tak perlu pensar nyebutnya, tapi di akhirat nanti berat timbangan pahala. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Nyebutnya senang, tapi di akhirat nanti bila ditimbang berat kena pahala. Kalau berat pahala, tanda Allah nak redha dengan kita. Tadi tu Imam dah baca ayat tadi ya. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya berat, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Masuk syurga redha, mahligai syurga Allah redha, makanan syurga Allah redha, pakaian syurga Allah redha, kenderaan syurga Allah redha, hiburan syurga Allah redha, bidadari dari syurga pun Allah redha. Nampak? Kalau berat timbangan kebajikan itu dia. Di bulan Ramadan juga dilatih kita sebanyak bersedekah. Orang bersedekah jadilah dia orang pemurah. Orang pemurah tu di antara apa? Di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT. Nabi memuji. Apa kata Nabi? As-sakhiyu, orang yang pemurah. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Manusia suka berkawan dengan dia kerana dia pemurah. Qaribun minal jannah, mudah masuk syurga, dekat dengan syurga. Bila dekat dengan syurga, wa ba'idum minan nar, dan jauh daripada neraka. Itu kalau dia pemurah. Jadi Ramadan memang melatih kita banyak bersedekah. Ramadan juga melatih kita supaya bersabar.
Sabar tu salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, dia mesti sabar. Dan di bulan Ramadan juga ada satu malam yang tak ada di bulan-bulan lain. Apa nama malam tu? Lailatul Qadar. Sebut Lailatul Qadar, jangan malam Lailatul Qadar, tak betul. Kalau malam Lailatul Qadar artinya banyak malam tu. Malam-malam Qadar. Lailatul tu malam. Sebut dah malam lagi, malam Lailatul, malam Lailatul, malam-malam Qadar. Sebut malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Siapa yang bertembung dengan Lailatul Qadar, dia dapat seolah-olah dia beribadah 1000 bulan. Allah dah kabul Quran. Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83,3333333333333 tak habis-habis tahun, ya. Tak usah 83 tu, 83 tahun pun cukup lah. Tahun ni dapat 83 tahun beribadah, tahun depan dapat lagi, sebelum ini dapat lagi, sebelum itu dapat lagi, sebelum itu dapat lagi. Patutnya kita setiap tahun dapat 83 tahun beribadah. Itu ciri orang bertakwa lah tu. Cuma persoalannya tuan-tuan dan perempuan, berapa kali dah kita melalui bulan Ramadan? Udahkah belum kita menjadi orang bertakwa? Kalau belum, ngapa? Yang saya ni paling komannya dah 67 kali tangga-tangga ketakwaan tu saya lalui. Tapi sekarang belum je rasa nak menjadi orang takwa lagi. Yang habis takwa habis. Takwa belum lagi. Ngapa? There must be something wrong. Ada tak kena? Semayang kita macam mana? Cek balik. Kesabaran kita macam mana? Sikap kita, akhlak kita macam mana? Kena cek balik, ya. Karena sepatutnya kita bukan menjadi orang takwa lagi. Macam saya dah 67 kali setiap tahun mengalami latihan-latihan ke arah ketakwaan. Patutnya bukan lagi jadi orang takwa dah, dia jadi wali dah ni. Memang dah jadi wali pun, tapi wali tak pakai yang tu. Tu wali nikah. Kita patut jadi wali Allah, kekasih Allah. Belum juga. Kenapa? Cek balik. Semayang kita macam mana? Zikir kita macam mana? Selawat kita macam mana? Sedekah kita macam mana? Dan sebagainya. Baik, itu mukadimahnya. Untuk pagi ini kita sambung lagi. Bab puasa juga. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Lagi kita sambung apa? Siapa ada kitab, buka muka surat yang Rumi 139. Jawi lupa nak cek. 169? 169? Oh, bukan lepas puasa lagi, ya? Sudah masuk bab apa lah? Tasawuf, ya? 69? 169. Oh, bukanlah puasa lagi. Tak, saya dah habis lah tu. Dah lepas. Mana kata belum? 169. Yang kedua, ya. Apa yang kedua ketiga ni? Pertama kedua ketiga ni. Jikalau tidak sungguh-sungguh memelihara akan binatangnya itu, nescaya memakan binatangnya itu akan rumput yang di dalam hutan yang ditegakkan oleh raja-raja. Itu cerita apa? Jangan makan yang syubhat tu. Jangan makan benda-benda syubhat yang sama-sama antara halal dan haram. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, ada satu kitab namanya Al-Arba'in fi Usuluddin, ketahui olehmu bahawa manusia itu pada hakmu ada 6 bahagi. Manusia itu ada 6. Kita ni semua ada 6 kategori, ada 6 peringkat, ada 6 jenis. Yang pertama sudah kita baca dulu.
Apa dah? Yang pertama, tiada engkau ketahui akan hal orang yang soleh. Orang tu soleh atau tidak? Dia tak kenal. Jadi jenis itu cek macam mana apa ya? Pemberian dia pada kita diterima ke tak? Kita tak tahu dia soleh ke tak? Baru jumpa mana kenal? Sangka baik aja lah. Yang pertama ya. Yang kedua, yang kedua. Bahawa engkau ketahui akan orang itu soleh. Kita kenal dia. Memang dia semayang tak tinggal. Tak ada ngambil 2 ekor. Tak ada pakai seluar pendek. Kenal, kita tahu dia orang soleh belakang. Pakaian menutup aurat. Akhlaknya baik, jumpa bagi salam aja. Tak ada pula dia nari-nari, deng, tak ada. Kita tahu dia soleh. Kalau orang apa itu kena terima lah. Apa pemberian dia kita terima. Bahawa engkau ketahui akan orang itu, maka iaitu halal. Jadi makanan itu tak halal. Dia bukan pencuri, bukan pengedar dadah, bukan scammer dan sebagainya. Jadi pemberian itu tak halal. Ini tajuk kita pagi ini tuan-tuan. Macam mana kita nak menerima pemberian orang pada kita. Orang bagi kita terima ke tak? Itu tajuknya. Jadi 6 cara ni. 6 jenis manusia yang akan bagi kita. Yang pertama tadi kita tak tahu. Jadi kita tak tahu sangka baik aja lah. Yang terima aja lah. Kita tak tahu halal ke haram ni. Baru jumpa. Kita tak tahu halal ke haram ni. Ini yang kedua, kita tahu dia orang soleh. Dia tu imam pokoknya. Tok Bilal. Dia tengkuasa masjid. Jadi jangan syak-syak lagi, jangan ragu-ragu lagi. Terus ambil, terima aja dah ya. Bahawa engkau ketahui akan orang itu soleh, maka iaitu halal. Halal memakan harta pemberian mereka itu. Halal tu boleh makan lah. Dapat pahala betul. Dan tiada sunat menjauh akan dia. Kalau tak nak terima, tak ada sunat, tak dapat pahala. Kalau tak ada sunat, artinya apa? Makruh. Makruh tidaklah berdosa, tapi makruh Allah benci. Kalau dibaginya, terima sunat, ngambilnya. Ya? Tiada sunat menjauhkan dia, maka orang yang menjauhkannya demikian itu semata-mata was-was. Was-was itu dari siapa? Was-was itu siapa yang mendatangkan was-was bagi kita? Setan. Banyak orang was-was. Dengan takbir ihram was-was, Allahu Akbar tak jadi, Allahu Akbar tak jadi, Allahu Akbar tak jadi. Itu was-was. Itu sebelum sembahyang tu kita kena sebut min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kita minta lindung dari Allah daripada was-was syaitan. Ada nama syaitan nama was-was, mewaswaskan manusia. Ketika takbir ihram, ketika mandi hadas, ketika ambil wuduk, macam-macam was-was ya. Kita nak ada was-was. Jadi kalau kita tak terima, maknanya kita ada was-was tu. Dia apa dia semata-mata, was-was semata-mata ya. Bukannya warak. Bukan warak tu. Orang warak dia terima. Tak berarti warak. Warak tu artinya menjalankan kerja Allah secara committed, sungguh-sungguh. Itu nama warak ya. Bukan warak tu pakai jawapan, pakai tawaban macam saya ni. Itu tak perlu warak lagi. Dia jadi wakrak lagi. Ni warak tu dia tak pernah tinggal. Yang wajib tak tinggal, yang sunat tak tinggal, yang makruh tinggal semua. Yang haram tentu tinggal. Itu orang meninggalkan sebahagian daripada yang halal kerana takutkan haram. Itu orang-orang. Jadi dia bukan warak tu. Dan terkadang menjauhkan akalnya demikian itu jadi maksiat, jadi haram. Kenapa? Asalnya makruh, tapi dia boleh jadi haram. Jadi maksiat. Kalau haram berarti haram, dibuat dapat dosa, ditinggalkan berpahala, kedudukannya mesti tinggalkan. Mesti tinggalkan. Itu haram ya. Artinya jangan tak terima, terima pemberian dia itu. Jadi haram ya. Jika membawa akan menyakiti akan hati mereka. Kalau sakit hati dia tak terima, sakit hati haram hukumnya, kena terima. Atau membawa kepada jadi liar hati mereka itu. Udah tak nak ke masjid lepas itu. Aku bagi pemberian dia buat tak terima aja.
Betik benar dengan aku ke? Kotor ke bagi aku tu ada salah sangka kepada kita. Liau hatinya. Tak suka dia kepada masjid, tak suka dia kepada Islam dan sebagainya. Kerana menjauh akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka. Jahat sangka tu berdosa. Ada ayat Quran di kita lepas ni ya. Apa dalilnya? Ada ayat Quran tu. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Akan dibelajar insya-Allah ya. Demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang soleh, dan yang demikian itu derhaka seperti firman Allah, inna ba'dadh-dhanni itsm. Bahawa setengah daripada zon itu sangat jahat sangka itu adalah dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua. Jadi kalau kita nampak dia soleh, dia bagi kita hadiah, apa buat? Terima. Dia bagi kita makanan, terima. Halal tu. Dia bagi kita duit, ambil. Nongin aja. Dia nak sedekah, bagilah. Terimalah. Tambah orang ngaji dah. Adakah dia mengaji tu duitnya haram dan pakainya? Kalau dia tak ada ngaji pun, orang yang makan makanan yang haram tu tak datang masjid pun, tak datang ke surau pun, tak datang pergi pengajian pun. Yang datang ngaji ni mesti orang yang ndakkan Islam, orang ndak beramal. Dia datang ngaji tu, terima je lah kalau dia bagi kita tu ya. Kita dah kecil hati kawan tu. Dia kecil hati kawan tu, itu berosa kita ya. Yang kedua ya. Faham ni? Yang ketiga, bahawa engkau ketahui akan orang yang masyhur dengan zalim. Ya. Masyhur dengan kezaliman dia dan masyhur berjual beli dengan riba. Hingga engkau ketahui bahawa segala harta mereka itu haram, atau kebanyakan harta mereka itu haram, seperti kebanyakan daripada orang-orang yang zalim. Maka haram memakan harta pemberian mereka itu. Kita dah tahu ini memang kojanya mencuri, terkenal. Kojanya mengamalkan riba. Macam itu, memang itu je perangai dia. Mengamalkan riba. Kamu dah tiai. Abang aku beli kata, dia pun beli cash. Itu dia ansur secara riba. Ya, ada dah manusia itu? Ada. Saya ada pernah jumpa dengan orang jenis itu. Kojanya itulah, kamu nak beli apa-apa, dia beli cash. Manusia biasa ni bukan ada duit. Kemudian dia ansur cara riba. Bulan macam ni. Itulah. Jadi jenis-jenis itu jangan kita ambil pemberian dia. Haram hukum. Atau ketika dia itu terkenal dengan pengedar dadah umpamanya. Atau terkenal dengan merompak. Kojanya merompak aja. Jadi duit itu jangan diterima. Haram hukumnya. Jangan terima. Yang ketiga ya. Itu juga pemberian daripada raja-raja yang zalim. Zaman kitab ni tulis, zaman Imam Ghazali, raja-rajanya banyak yang zalim. Itu dia tulis sini. Zaman itu, sekarang ni mana ada raja zalim pun, bukan ada kuasa raja pun ya. Mereka dapat allowance dari kerajaan. Bukan dia akan mencukai ke rakyat. Mana dia ada kuasa nak bagi nak datangkan cukai kepada kita. Jadi tak ada raja zalim sekarang ni, tak ada lagi. Yang ada raja kita ni raja perlembagaan. Bukan macam dulu-dulu punya. Zaman Sultan Muzaffar Shah tu, itu je. Dia berkuasa penuh. Boleh menentangkan cukai dan sebagainya. Tapi sekarang ni tak ada dah. Hanya raja perlembagaan ya. Zaman Imam Ghazali pun itu juga. Zalim. Rajanya zalim. Itu di antara yang menyumbang kejatuhan Islam itu kerana raja-raja yang zalim. Itu yang ketiga ya. Jangan terima. Maka haram memakan harta pemberian mereka itu. Yang keempat. 6 semua ya. Bahawa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada harta yang haram. Kita tahu harta itu halal. Memang halal katanya. Dia ada jawatan, ada kerja, ada tugas. Tapi ada juga campur benda-benda haram ya. Kadang-kadang dia buat riba juga. Benda itu halal, tapi kadang-kadang dia terlibatkan diri dengan riba juga. Bukan dia bayar riba, dia menerima riba. Jadi ada juga campur dengan yang haram-haram tu.
Seperti ada harta mereka itu dapat daripada pusaka itu halal, atau dapat daripada peniaga halal. Dan serta yang demikian itu adalah ia berkhidmat kepada raja. Nampak itu? Ini orang tadi apa ni? Dia berkhidmat kepada raja. Dia jadi orang raja. Raja tu raja zalim tu. Jadi harta dari raja tu bagi zaman itu haram. Zaman Imam Ghazali tu. Sekarang ni kalau raja bagi duit terima ya. Mana ada raja zalim tak ada dah. Tapi zaman Imam Ghazali tahu itu. Itu daripada dia berkhidmat kepada raja yang zalim lah tu. Maka pada ghalib biasanya pada ghalib harta mereka itu halal, tapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram. Dia campur antara halal dan haram. Maka sayudianya bagi orang yang warak menjauhi daripada harta mereka itu. Dia bercampur-campur, jangan terima. Jauhkan. Kerana orang warak tu meninggalkan sebahagian daripada halal kerana takutkan haram. Itu namanya warak. Takut harta haram tu. Dia tak pasti ya, bukan pasti, tapi dia takut kalau ada campur dengan haram. Kerana orang ni melibatkan diri dia dalam pergerakan yang haram. Ada juga yang halal, ada juga. Tapi kita tak tahu harta tu halal ke haram ni. Campur aduk. Jadi dia tak terima. Orang warak tak terima. Orang terima orang apa? Orang kerak. Orang kerak terima. Bantai lantak dia. Bukan pencuri. Dia kata dia mana tu. Itu orang kerak. Yang cakap ni orang kerak terima aja. Sampai nak bagi je. Bukan orang warak. Kalau warak dia tak terima. Ada seorang tuan guru. Namanya Haji Yahya Zikri. Orang Teluk Insin. Kenal Teluk Insin? Dulu namanya Teluk Insin. Sekarang baru Teluk Intan. Dia tu punya lewarang tau. Dia tunggu. Ngajar amat kata pada. Hasil sini kopin pada ngajar kata salah saya. Tapi bukan dalam masjid ni. Dia tunggu. Dia tu tuan-tuan dan puan, kedai kopi orang Melayu pun dia tak masuk. Kalau ajak dia minum kedai dia tak nak. Kenapa? Dia takut ada orang kafir minum situ. Orang tu makan babi kata dia. Itu ambil cawan tu, dia kena bibir pada cawan tu. Itu aku pula ambil cawan dia juga. Aku siok kata. Bukan sama cawan tu, aku siok kata. Itu nak. Kedai orang Melayu pun dia tak nak. Kedai bukan dia mencuri. Tak nak dia. Kerana dia orang. Dia takut ada najis itu. Dia takut ada najis pada cawan tu. Kena bibir dia. Itu nama orang warak ya. Ada lagi seorang. Tuan guru juga. Tuan di Sembilan. Namanya Abdullah Fajri. Belah sini jangan datang, tapi belah kampung tapah tu lalu datang. Dia tiap bulan datang. Itu orang warak betul. Dia kalau orang peluri dia tak pergi. Kecuali dia kenal betul orang tu. Kalau dia tak pergi. Dia takut ada benda-benda subah makanan itu. Dia ke mana pergi pun dia masak sendiri. Dia dalam Negeri Sembilan tu. Dia bawa koyok elektrik letak dalam tapal. Bila malam-malam dia ambil koyok elektrik tu, dia masak sendiri di masjid atau di surau tempat dia tidur. Dia masak sendiri, makan. Rebus telur dan sebagainya. Bagi orang dia tak nak makan. Itu orang warak. Namanya Abdullah Fajri. Yang cakap ni wakra. Asal bagi ambil, asal bagi orang ni tak kira, tak ada cek-cek. Itu wakra. Itu yang keempat tadi, bahawa engkau ketahui akan kebanyakan hartanya itu halal, tapi ada campur dengan haram. Jenis itu orang warak dia akan tolak. Dia tahu dia takut ke haram. Maka sayudianya bagi orang yang warak menjauhkan daripada harta mereka itu, tetapi pada syarak tiada haram. Bagi syarak tak ada haram.
Kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah ampun kita makan benda-benda yang haram. Kalau ada lah unsur haram tu. Tapi orang-orang kata apa? Dia takut apa? Dia takutkan hadis Nabi. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah yang layak baginya. Dia takut yang itu tak nak. Itu dia tak makan. Ya, kullu lahmin nabata min haram, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lah yang layak baginya. Kita ada tak sumber-sumber haram tak yang kita makan? Tak, mana tahu. Maka sayudianya bagi orang yang warak menjauh daripada harta mereka itu. Tetapi pada syarak tiada haram. Tiada haram memakan harta mereka itu. Yang keempat. Ada dua lagi. Yang kelima. Bahawa orang itu tiada engkau ketahui halnya. Tetapi ada engkau lihat atas mereka itu alamat orang zalim. Contoh kita beli barang. Penjualnya perempuan. Pakai seluar pendek. Nampak lutut, nampak paha. Orang warak tak beli kedai tu. Orang warak tak ada beli pada jenis itu. Tahu? Kenapa? Kenapa? Dia melakukan benda yang haram. Orang warak. Tapi Haji Ibrahim, dia wakrak, ambil dia, letak lah cakap. Bukan akuan dia. Itu orang wakrak. Ya? Jadi kalau jenis orang itu apa dapat? Orang tu tiada engkau ketahui bahawa tetapi ada engkau lihat mereka itu alamat tu tanda, bukan alamat tu nombor 9 jalan ni, bukan itu tanda. Alamat orang zalim seperti ia memakai pakaian askar. Dia pakai pakaian askar, tahu? Askar yang masuk tuan. Pada zaman itu haji yang zalim. Jadi askar pun turut zalim juga lah. Kerana mereka kerja menindas rakyat. Itu zaman Imam Ghazali tu. Sekarang ni kalau orang pakai askar, nak pula kata dia tu orang zalim. Ada dah askar kan ni? Ada. Kerjanya apa? Mengawal keselamatan negara. Ya? Jadi, lagi mereka pun terima gaji daripada kerajaan. Jadi ini askar ni, dia bekerja dengan raja. Askar. Atau pakaian hamba orang zalim. Dia tahu ini hamba Syanu. Syanu itu dia tahu dia zalim. Dia hamba orang zalim. Maka alamat ini menunjukkan akan harta orang itu haram. Dia zalim, dah haram lah. Maka wajib menjauh ia akan dia. Wajib menjauh akan dia. Dan jangan engkau makan akan harta mereka itu. Melainkan jika sudah engkau periksa akan dia. Cek kita, tengok dia halal baru makan. Tidak, jangan. Maka jika engkau dapat pada harta mereka itu akan alamat yang menunjukkan akan halalnya, maka harus engkau makan. Bolehlah makan. Nampak halal. Kita nampak betul. Harta itu dari halal. Benda yang halal. Maka boleh makan. Tak salah ya. Itu yang kelima. Yang keenam. Bahawa engkau lihat pada orang itu akan alamat yang membawa kepada fasik. Dia belum fasik lagi, tapi nampak macam-macam dia jadi orang fasik. Membawa alamat kepada fasik. Bukan alamat zalim. Fasik ini orang melakukan dosa kecil. Namanya fasik. Orang pakai seluar pendek itu fasik. Lagi apa? Orang yang pakai t-shirt depan tu dia kiss me, belakang tu dia no problem, tu fasik. Tapi kalau cuma kain ketang dada, itu dah zalim, dosa besar. Nampak paha, nampak tengkuk, itu dosa besar. Tapi kalau pakai t-shirt tu, itu masih fasik lagi, dosa kecil. Pakai seluar pendek, dosa kecil. Lagi apa? Merokok, dosa kecil. Entah, marah-marah lah nak buat ni. Apa hukum merokok? Tuan-tuan dan puan-puan, apa hukum merokok? Haram. Ini dulu merokok tau. Tapi dah tahu haram tak ada pakai, tak ada buat lagi.
6 dalilnya. Yang pertama, Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kita tahu rokok itu membahaya. Mana tahu? Di luar ada tulis berkata tu. Amaran kerajaan Malaysia ada tulis. Rokok membahayakan kesihatan ada. Tak percaya? Tengok ada. Bila kita tahu tak pernah beli dia. Zaman itu adalah. Jadi dah tahu benda bahaya. Ini air ni. Kalau saya tahu ada racun dalam tu boleh minum tak? Haram. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya. Itu dalil pertama. Yang kedua, rokok itu membazirkan harta. Pembaziran. Siapa beli rokok dia membazir. Orang membazirkan harta apa kata Allah? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazirkan harta itu atau membazirkan apa saja yang dia diterima, gengnya, kawannya, sahabatnya adalah syaitan-syaitan. Pak syaitan tu sebenarnya musuh kita, tapi dia membazir, dia kawan dengan syaitan. Yang ketiga, tiap-tiap rokok yang berjenama tembakau itu sebelum dipotong-potong jadi rokok mesti disembur dulu dengan alkohol supaya dia mengeluarkan bau yang agak menyenangkan sikit lah, bukan wangi, menyenangkan. Jadi aroma rokok yang berjenama lah, bukan cerut yang ada jenama, sembur air dengan alkohol gitu. Alkohol tu pokoknya najis. Sebab itu kalau ada lah, dia isi rokok pui itu tapak aja, tak ada kumam lidahnya, mulutnya, terus Allahu Akbar, dia mengandungi najis. Mayangnya mengandungi najis, ya. Karena alkohol itu najis. Itu 3 ya. Bila najis, bawa semayang, sah ke tak? Tak sah lah, itu diharam tu, fasik tu. Yang keempat, apa namanya? Dia boleh membawa kepada penyakit. Isap rokok boleh ada penyakit kanser. Boleh ada penyakit rheumatism. Boleh ada penyakit apa lagi? Pecah-pecah bibir atau ulcer, dan sebagainya. Yang kelima, dia menyerupai orang fasik. Menyerupai man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang keempat, menyerupai orang fasik. Jadi siapa yang menyerupai orang fasik, fasik betul. Dan yang keenam, semua kilang-kilang rokok dipunyai oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tak Yahudi, Nasrani, tak ada orang Islam yang mengeluarkan rokok. Walaupun gudang garam tu Indonesia, Yahudi, Nasrani, mereka tu ada apa? Ada perjanjian dengan orang Yahudi, dengan negara Israel. Sebahagian dari keuntungan mereka mesti disalurkan kepada negara Israel. Berapa peratus? Ada perjanjian, 10% ke 5% ke disalurkan kepada negara Israel. Israel dapat duit, apa buatnya? Apa dibelinya? Senjata. Dia bukan nak nembak orang Yahudi, nembak siapa? Nembak orang Islam. Nembak orang Palestin, nembak orang Yaman, nembak orang Syria. Itu guna senjata tu. Jadi maknanya orang yang merokok tu ada saham dalam pembunuhan orang Islam yang lain. Ingat tuan-tuan, dia ada saham. Setiap dia isap rokok tu ada orang Islam yang dibunuh oleh orang Yahudi. Ingat tu. Poi. Bang. Ingat
Poi, poi. Teng, teng. Poi, poi, poi. Teng, teng, teng. Kalau poi, 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 mana? Teng, 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 teng. Ingat tu. Jadi siapa yang merokok pagi ni, berhenti. Stop now. Kalau dah merokok tak apa. Saya tak tahu saya merokok beda. Tapi sekarang berhenti. Boleh berhenti tak? Boleh, ini dulu kuat merokok tau. Tapi boleh berhenti. Siapa kata tak boleh berhenti? Niat, pasal niat betul-betul. Nak belajar niatnya? Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Siapa tak dapat? Dengarkan. Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Maaf lah yang mana buatnya. Bulan Ramadan ni kena khabar yang benar. Walaupun menyakitkan. Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun menyakitkan ya. Jadi sebab itu ya. Itu 6 sebab mengapa rokok itu haram. Ada pun ustaz yang merokok, dia mengatakan makruh, bukan haram. Dia ustaz tapi dia merokok juga apa itu? Itu makruh ya. Haram. Ada tak ustaz yang merokok? Ada ya. Bagikan dalil-dalil yang saya bagi tadi ya. Tengok apa dia reaksinya. Itu yang keenam tadi ya. Bahawa engkau lihat pada orang itu akan alamat yang membawa kepada fasik, bukan alamat zalim. Zalim itu dosa besar. Meninggalkan sembahyang dosa besar. Berzina dosa besar. Lari dari perjuangan Islam dosa besar. Syirik, syirik itu bukan dosa dia kafir ya. Dosa besar tu kata kira dosa besar tu dia atas sekali. Senarai dosa besar tu syirik tu ya. Derhaka kepada ibu bapa dosa besar, zalim tu. Dosa kecil macam tadi lah, merokok, pakai seluar pendek, pakai t-shirt depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Itu dosa kecil ya. Lagi apa? Masam muka dengan suami, dosa kecil tu. Tengok isteri-isteri tu. Dengan suami mesti selalu depan-depan suami tu senyum selalu. Tunjukkan muka yang termanis. Jangan macam aja. Dosa kecil tu. Dosa tu. Zalim pada isteri. Itu zalim lah. Tapi kalau tak adil pada isteri, itu nama dosa kecil ya. Dan dosa kecil. Tapi jangan berani dosa kecil ni. Kerana dosa kecil ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tak boleh jadi dosa besar. One more time. Dosa kecil boleh tak jadi boleh dosa besar? Boleh. 6 tempat. Yang pertama, meringan-ringankan dosa kecil. Apa yang adukan dosa kecil je. Kerana semayang kan habis dosa tu. Jadi dosa besar. Tak habis dengan semayang. Tak habis dengan baca Quran. Tak habis dengan sedekah dan banyak. Jadi dosa besar. Kena taubat betul-betul. Yang pertama. Yang kedua, rasa tidak takut dengan melakukan dosa kecil. Dia tak ada takut. Rasa diri tak takut. Apa yang adukan aku tajuk orang hilang dosa tu. Jadi dosa besar. Yang kedua. Yang ketiga, rasa megah melakukan dosa kecil. Dosa kecil tapi megah rasanya. Dalam hati tak khabar berdawang. Dia rasa diri itu megah. Umur dah 82 tahun pakai seluar pendek. 14. Tambah dulu dia ni referee. Tak kena? Kena ke tak kena? Dia referee pakai seluar pendek. Tengok aku ni sporting 80 tahun pakai seluar pendek. Jadi dosa besar. Yang tiga, yang keempat, menunjuk-nunjuk melakukan dosa kecil. Menunjuk-nunjuk melakukan dosa kecil. Tunjuk orang. Ya. Umur 82 tahun, tangkap gambar dengan kamera ni. Tangkap gambar apa? Selfie. Tahu apa selfie? Tangkap gambar dia sendiri. Habis tu masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok, masuk dalam Instagram, masuk dalam apa? Berapa ramai baca? Saya friend saja 5,000 ni, tahu? 5,000 orang tengoknya. Nunjuk-nunjuk kepada orang lain. Jadi dosa besar. Yang kelima, istiqamah melakukan dosa kecil. Asal keluar dari rumah pakai seluar pendek. Asal keluar dari rumah pakai seluar pendek. Asal keluar dari rumah merokok. Pui, mati tak nak jalan.
Istiqamah, sentiasa melakukannya. Dan yang keenam, kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang-orang yang ada pengaruh terhadap masyarakat, dia boleh jadi contoh. Kalau Haji Ibrahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? One more time, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Mengapa? Dia jadi contoh pada orang lain. Maka orang, kenapa kamu pakai seluar? Allah, Haji Ibrahim pakai seluar pendek ini, jadi contohnya. Jadi dosa besar, tahu? Itu 6 perkara dosa kecil boleh jadi dosa besar. Jangan berani melakukan dosa kecil, ya. Kenapa? Dia boleh jadi dosa besar. Bila dosa besar, kena taubat. Taubat betul-betul. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Namanya taubat nasuha. Ya. Baru diterima dengan syarat-syaratnya. Caranya, taubat itu 3. Yang pertama, menyesal. Kalau senyum menyesal Tuhan, teringatkan dosa-dosa, itu belum cukup syarat lagi. Kena menyesal. Menyesal betul. Dia melakukan benda-benda betul. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Tak buat lagi dah. Meninggalkan dosa itu. Langsung tak buat. Tak ada lagi pakai seluar pendek. Tak ada lagi pakai t-shirt. Tulis kiss me, no problem. Habis. Yang ketiga, berazam tidak akan melakukan dosa itu. Berazam tidak akan melakukan dosa-dosa jenis itu, ya. Itu 3 syarat. Kalau dosa dengan Tuhan. Kalau ada dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Kalau ada dosa dengan manusia. Ya, manusia, hak manusia terhadap manusia ada 4. Ingat tu. Hak manusia terhadap manusia ada 4. Yang pertama, maruahnya. Maruah dia. Kita jatuhkan maruah dia. Drop water face dia. Kena minta maaf dengan dia. Yang kedua, agamanya. Itu tuan-tuan jangan sewenang-wenangnya menuduh orang tu kafir atau menuduh orang tu sesat, menuduh orang tu munafik dan sebagainya. Jangan sewenang-wenangnya. Karena dia, kita kena kembali kepada dia, kembali kepada kebenaran. Kena minta ampun dengan dia. Itu agamanya. Jangan manggil orang tu kafir. Kafir, jangan. Kalau dia bukan kafir, kekufuran tu balik kepada kita. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Siapa memanggil saudara yang sebagai wahai kafir, maka jatuhlah kekufuran itu kepada salah seorang daripada mereka. Sama ada yang manggil atau yang kena panggil. Kalau yang panggil itu orang kafir, memang kafir oleh dia. Tapi kalau dia bukan kafir, kembali kepada orang yang melawan. Itu agama, ya. Yang ketiga, hartanya. Orang kita curi rambutannya, kena minta halal. Orang kita curi royanya, minta halal. Orang kita curi kasutnya. Baik, datang apa pula? Apa dia? Dia tu tak meninggal. Orang yang kita barang apa tuan yang kita curi tu, dah meninggal? Anak ada? Cari warisnya. Cari anaknya. Minta izin pada anak itu. Atau bayar harganya. Ya. Kalau tak tahu ya. Kita berhutang kedai mama. Tak bayar kedai mama. Mama tu dah balik India. Mana cari? Anak-anak tak ada. Anak-anak tu ada India. Dia cari. Dermakan atau sedekahkan kepada masjid atau surau atau tempat-tempat yang apa? Yang umum, niatkan pahala itu kepada tempat kita berhutang. Dia faham kan? Niatkan pahala itu untuk dia. Tapi biar kegunaan umum, ya. Kegunaan awam. Itu dia. Pada hutang itu harta, ya. Yang keempat, keluarganya. Orang kita tampar anak orang. Udah kecil kita tampar, kena pergi jumpa ayah. Jumpa maknya. Minta maaf lihat tadi saya nampak anak mereka kata. Oh, kamu tahu apa kamu? Pang tampar dah buat. Apa? Nongin, maaf ya. Pang tampar lagi buat. Tampar lagi, maaf ya. Oh, itu apa kamu ya? Dia pembeli kenapa mau barang, jual barang apa buat? Apa buat?
lari kita ketika itu. Jangan tunggu. Kalau tunggu putus kepala kita. Itu dah. Itu kalau dosa dengan manusia. Hak ada 4, ingat tu. Yang pertama maruahnya, yang kedua agamanya, yang ketiga hartanya, yang keempat keluarganya. Okey. Jadi apa? Itu nak yang kenal, tu baca yang kenal tak habis lagi yang kenal tadi. Bahawa engkau lihat pada orang itu akan alamat yang membawa kepada fasik, bukan alamat zalim. Seperti ia melihat akan perempuan yang helat. Nengok perempuan itu dosa kecil tu, fasik tu. Pekan sehari. Nengok aja. Bukan nengok barang, nengok perempuan dekat tu, nengok pohon. Itu fasik tu. Perempuan helat tertim perempuan ajnabi yang boleh kahwin dengan dia. Atau ada ia kebanyakan memaki orang, memaki orang. Kebanyakan memaki orang atau memakai emas. Orang lelaki tak boleh pakai emas ya, dia pakai emas juga. Memakai emas atau kain sutera. Orang lelaki boleh pakai baju sutera. Boleh pakai kain sutera tak? Tak boleh, haram rupanya. Tapi dosa kecil lah, bukan dosa besar ya. Pakai sutera. Kain sutera. Atau ia meninggalkan semayam. Itu meninggalkan semayam itu dosa besar, bukan dosa kecil tau. Contoh ni tak buat betul. Semuanya itu alamat fasik, bukan alamat zalim. Dan alamat zalim itu seperti mencuri dan berjudi. Berjudi itu zalim, dosa besar tau. Orang ambil nombor ekor tu dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar, dia berjudi. Asal hari Sabtu je ambil nombor ekor. Hari Ahad je ambil nombor ekor. 986. Tahu mana 986? Ada 2. Jangan pula ambil ya. Masih malu ustaz keterai jangan harus. Tu berjudi tu, dosa besar tu. Dan menyabung ayam, itu dosa besar juga. Sabung ayam, judi lah tu. Menjabung ayam dan merampas dan menganiaya. Jadi scammer sekarang ni banyak ya. Akan harta orang. Ya. Jadi scammer. Yang jadi scammer tidak berdosa, yang kena scam tak ada berdosa, rugi duit aja lah. Dan barang sebagainya. Maka tilik olehmu akan orang itu. Tengok dia tu macam mana. Maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga, kalau kita tahu harta berniaga, keuntungan perniagaan, tak apalah halal tu. Atau dapat daripada pesaka, tak apa. Atau daripada berbendang, dia bendang. Harta tu daripada bendang, dia jual padi, ada duit, ada gunakan duit, tak apa. Atau barang sebagainya daripada usaha yang halal, maka harta mereka itu halal. Kalau dia bagi pada kita tu, terimalah ya, halal. Halal. Tiada haram memakan daripada harta mereka itu. Dan demikian lagi jikalau tiada engkau ketahui akan hal mereka itu, maka iaitu halal. Kalau tak tahu halal ke haram, kata halal itu yang kebaik ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa in kana amruhu majhulan indaka fahadha fihi nazar lianna alamata al-fisq ad'afu dalalatun min alamati zulm walakinil azharu indi annahu la yahrumu mi'ah la yahrumu maluh lianna zahira yadil islami yadullu alal maliki dilalatun azharu min dilalati hadhil alamati ala tahrim. Cakap Melayunya apa? Maka jika tiada engkau ketahui akan harta mereka itu,
dapat daripada usaha yang haramkah atau daripada usaha yang halalkah, tak tahu halal ke haramnya, maka masalah ini di dalamnya itu nazar. Nazar tu perhatikan betul-betul, kena dicek betul-betul. Itu nazar. Tengok elok, perlu diperiksa. Kerana alamat fasik itu terlebih dhaif. Fasik itu tak apa nampak. Dia dhaif, lemah. Daripada alamat zalim. Kalau zalim nampak benar. Dia pencuri nampak. Dia penzina nampak. Cerita pada orang betul. Itu nama zalim ya. Pada menunjukkan atas haramnya tu. Haram harta mereka itu. Tetapi yang zahir pada sisiku bahawasanya harta mereka itu tiada haram. Kalau kita tak tahu halal ke haram, kira apa? Kira halal itu. Sangka baik je. Jangan jahat sangka dengan orang. Kira halal itu. Tiada haram. Kerana zahir tangan orang Islam itu menunjukkan atas menunjukkan atas milik yang halal. Tanda itu nampak halalnya. Iaitu terlebih zahir daripada alamat yang menunjukkan atas haramnya. Yang halal tu yang lebih nyata daripada yang haram. Terima tu. Sangka baik aja. Kalau kita tak kenal. Saya pun banyak orang bagi ni. Kadang-kadang lepas ngajar tu bagi envelope ya. Bukan masjid tu atau surau tu. Dia individu. Ini saya nak bagi untuk Ustaz katanya. Sangka baik aja lah. Kita kan tahu dia siapa. Kadang tak kenal. Macam tuan-tuan ni saya pun kenal pun. Setengah tu saya tahulah. Macam Muhammad saya tahulah. Yang lain tak kenal apa. Tapi kalau dia mau bagi tu, terima je lah. Sangka baik je lah ya. Jangan jahat sangka. Tak terima dia, kecil hati, menyakit hati dia tu dosa hukumnya tau. Jadi terima je lah ya. Alright. Syahdan. Nampak panjang mana tu? Habis lagi ya. Alright. Dan saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan ini menjadi orang yang bertakwa. Sungguh-sungguh kita bertakwa ya. Seronok menunggu kedatangan Ramadan. Jangan monyok aja. Dia ada kena puasa. Aku bakal puasa nak puasa lagi. Gitu. Tengok betul tau. Kenapa? Kena merasakan bahawa